بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, dan hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadu wa niyyatun. Hadithun sahih riwayat Bukhari Muslim. Satu hari Nabi SAW pernah bersabda, Nabi pernah bagi tahu kepada sahabat, la hijrah, tidak ada hijrah ba'dal fath, setelah mana berlakunya Fathul Makkah. Para ulama hadis apabila membahaskan hadis ini, mensyarahkan hadis ini, hadza hadis an-nafi laysa fil umum. Hadis ni Nabi larang pada waktu itu saja. Nabi tak larang dalam konteks yang lebih umum. Kalau tidak, kita tak boleh pergi mana, tuan-tuan, duduk tahun ni lah. Tak boleh hijrah tak mana. Sebab tu kalau kita nak memahami satu hadis, mesti kena melihat konteks hadis tersebut. Bila Nabi bercakap dan apa tuntutan hadis yang Nabi SAW sebutkan. La hijrata ba'dal fath, tidak ada penghijrahan setelah mana berlakunya Fathul Makkah. Namun kata Nabi SAW, yang dibolehnya pada waktu itu dua benda saja. Yang pertama, walakin jihad, iaitu jihad fi sabilillah. Jihad tu ada. Sebab apa kata ulama? Idza hadara al-adu fahdharu. Ataupun jika sekiranya musuh-musuh cuba untuk menentang ataupun menyerang tanah air Makkah Al-Mukarramah dan Jaziratul Arab, maka wajib untuk mempertahankan tanah air sendiri. Sebab tu kalau kita tengok apa yang berlaku di bumi Palestin, ada orang kata padan muka Palestin, ada orang kata, orang Islam kita kata padan muka Palestin. Pasal apa? Sebab hampa yang mula dulu, lah ni padan muka kena bom dengan Zionis Israel. Dia kata padan muka. Dia cakap macam tu, dia tak faham sejarah. Bagaimana rakyat Palestin, Hamas dan Izzuddin Al-Qassam, maka lawan kembali bertindak balas terhadap Zionis Israel. Kerana apa? Kerana mempertahankan tanah air mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan Al-Aqsa yang berada di bumi Palestin. Maknanya hadis yang saya sebut tadi ni, walakin jihad, iaitu jihad itu syar'i, sabit dengan nas. Yang kedua, waniyatun, dan juga niat. Tuan-tuan, kalau kita perhati hadis, pasal apa Nabi kaitkan di antara jihad dan juga niat? Pasal apa Nabi tak kaitkan jihad dengan perkataan yang lain? Sebab Nabi kaitkan jihad dengan niat. Walakin jihadu wa niyatun. Pasal apa? Kata ulama, niat pun memerlukan jihad. Ni niat yang ada dalam diri kita, dalam hati kita ni tuan-tuan, bukan 100% ikhlas. Kadang-kadang demai iblis, demai pasang kot telinga kita, demai bisik kat hati kita, demai serabut kat hati kita, supaya keikhlasan kita itu tidak ada. Oh, demai. Awal-awal itu ikhlas, tapi mai tengah-tengah dia tengok aku buat seorang ni. Ataupun demai perasaan-perasaan yang tidak ikhlas. Supaya apa? Menggagalkan hamba Allah SWT. Sebab tu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Nasa'i dalam sunnah hadis sahih, kata Nabi SAW, la tanqati'ul hijrah
hatta la hatta la hatta lan tanqati'ul taubah wa la tanqati'u taubah hatta takhruja syams fi maghribiha. Kata Nabi SAW, tidak berhentinya sesuatu penghijrahan itu sehingga terputusnya taubat. Terputusnya taubat itu sehingga terbitnya matahari di sebelah barat. Dalam erti kata yang lain, bila lah kita buat ibadat ni, bila akhir kita buat ibadat kerana Allah, bila dia punya akhir dia, bila. Kata Nabi, hatta takhruja syams fi maghribiha, sehingga terbitlah matahari di sebelah barat. Maknanya berlaku kiamat, habislah perjuangan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Habis. Berlaku kiamat, nak istighfar tak ada nilai dah. Berlaku kiamat, nak kembali pada Allah tak ada nilai dah. Berlaku kiamat, nak istighfar, nak bertaubat pada Allah, yang tu penyesalan itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tiap hari dan tiap masa, saya dan juga tuan-tuan, sama-sama kita sedang berjuang dengan diri kita sendiri untuk sama-sama melakukan amal ibadah, al-a'mal was-salihah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 45 ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Baik, kita sambung pembacaan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih pada muka surat 222. 222. Tajuk apa tuan-tuan pada pagi subuh ni? Tajuk pada pagi subuh ni tuan-tuan sekalian ialah muslihat iblis dalam masalah harta rampasan perang. Saya kata, ustaz, kami bukan yang terlibat dalam perang pun. Malaysia ni amannya. Tak apa, sabar. Kita ambil pengajaran daripada cerita ni. Ambil pengajaran, tuan-tuan. Nah? Baik. Muka surat 222, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala mendatangkan satu cerita, iaitu bagaimana iblis memperdayakan seorang mujahid tatkala mendapatkan harta rampasan perang. Oh, ni mujahid ni tuan-tuan. Mujahid ni maknanya apa? Ialah orang yang berjuang di jalan Allah, ya, dan juga sanggup mati di jalan Allah. Sanggup mati di jalan Allah. Mujahid. Bukan orang biasa. Boleh jadi dia mengambil apa yang semestinya dia tidak boleh mengambil, sehingga dia berpendapat bahawa harta benda orang-orang kafir adalah mubah bagi sesiapa pun yang hendak mengambilnya. Maknanya silap faham dia terhadap harta orang bukan Islam. Di sisi dia, iblis saja merosakkan cara fikirnya, harta orang Islam ni hang boleh buat lebih kurang. Harta orang bukan Islam hang boleh buat lebih kurang. Kalau hang berhutang, hang tak bayar-bayar, ini macam orang Yahudi. Orang Yahudi tuan-tuan, kalau dia berhutang ke orang, dia tak bayar. Sebab selain daripada bangsa dia, tak ada nilai, kata dia. Ni kita belajar lah ilmu ajarul muqaranah, perbandingan agama. Ada dibahaskan hal tersebut. Tuan-tuan sekalian, maka orang yang macam ni tuan-tuan, dia rasa bahawa harta benda orang-orang kafir itu, dia kata mubah. Mubah ni harus untuk dia ambil sesuka hati dia. Tapi kalau bab orang Islam, hak tu dia berhati-hati. Tak boleh, bukan salah, silap cara faham macam tu. Kita kalau bermuamalat atau bermuamalah dengan orang bukan Islam ataupun orang Islam sekalipun, macam itulah akhlak dan juga sikap kita. Betul tak tuan-tuan? Maksudnya apa? Kalau kita berjual beli dengan amanah. Kalau kita jual barang kepada orang bukan Islam, kita tengok, siapa dah orang beli kat kedai aku ni? Orang Islam kita bagi hak kualiti. Orang bukan Islam, kita bagi hak tak berkualiti. Cara Islam bukan macam tu? Salah. Islam ni jual dengan amanah. Amanah dan akhlak itu ialah salah satu intipati dan Islam. Kau tengok pilih orang, oh ni bukan Islam ni, dia semua tokong, aku bagi lebih kurang. Tak boleh. Just sekalian. Baik, kita tengok. Maka dia tidak tahu bahawa dendam itu merupakan kederhakaan kepada Allah SWT. Dendam tu. Kita tengok tuan-tuan sekalian. Di dalam Sahihain, maka kalau orang belajar ilmu hadis, dia tahu Sahihain ini merujuk kepada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebut juga muttafaqun alaih, As-Sahihain. Saya di Jordan dulu ada satu kitab kami ngaji, As-Sahihain. Kitab tu
menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, As-Sahihain. Nah, di dalam As-Sahihain disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, kami pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar, peperangan Khaybar. Satu hari sahabat Nabi turut serta bersama Rasulullah dalam peperangan Khaybar. Lalu Allah memberikan kemenangan kepada kami. Saat itu kami tidak mendapatkan harta rampasan berupa emas dan mata wang, tetapi berupa barang-barang perabot, makanan dan juga kain sahaja. Maknanya tentera Islam menang dalam peperangan Khaybar, tapi harta ghanimah perang tu tak dapat 5 tahun ringgit, tak ada. Duit ke emas perak tak dapat. Cuma hak ada apa? Kain, perabot, ya, kursi, meja lagu tu, ya, dan juga makanan-makanan. Hak tu saja yang apa dia musuh Islam meninggalkan harta-harta mereka. Dia harta ghanimah. Dia tak tinggal benda-benda emas dah. Kemudian kami pergi ke arah lembah tersebut, yakni lembah yang ada harta ghanimah tu. Maka ada seorang hamba yang juga ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Khaybar tu, hamba pun turut serta juga dalam peperangan tersebut. Dia Islam. Bila Nabi pergi dekat lembah untuk nak tengok harta rampasan perang tu, hamba ni pun ikut Rasulullah. Dia ikut Nabi. Saat itu kami singgah di satu tempat, hamba itu bangkit dan memisahkan diri daripada kami. Bila dah ambil harta rampasan tu, maknanya dah harta rampasan tu telah diuruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi pergi ke satu tempat, tiba-tiba hamba tu hilang. Orang yang ikut Nabi tadi ni hilang, tak nampak batang hidung dia. Hinggalah dia terkena anak panah dari musuh sehingga dia meninggal dunia. Dia pergi lari seorang-seorang dia, tiba-tiba ada seorang musuh yang masih hidup tarik anak panah menghala ke arah dia. Mati dia. Tu hamba tu. Kemudian kami berkata, yakni sahabat Nabi berkata, selamatlah dirinya yang mati syahid, wahai Rasulullah. Dia kata, ya Allah, syahid dah dia, syurga lah menanti dia. Pakat semua orang dia kata lagu tu. Nah, syahidlah dia mati kena anak panah daripada musuh Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Tidak sama sekali. Tu dia, Nabi kata dah, dia tak masuk syurga dan dia tak digelar sebagai syahid. Demi yang diri Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya bajunya tebalnya itu berubah menjadi api yang membakarnya. Rupanya hamba tadi hak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi tengok harta ghanimah tu. Rupanya dia pergi balas selain, dia pergi balas satu kain dia. Dia pergi ambil, dia pergi balas tanpa izin. Dia terlibat dalam perang ni, perang Khandaq ni tuan-tuan. Perang Khaybar ni, dia terlibat dalam peperangan Khaybar. Dan tentera Islam menang. Dia hanya ambil kain tu tebal untuk diri dia, dan sekalian, dan dia gugur mati. Nabi kata tak, dia tak dapat syahid. Pasal apa? Sebab dia ambil benda yang bukan daripada haknya. Allahu Akbar. Itu no? Maka orang-orang pun menjadi ketakutan. Sahabat Nabi bila dengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakat takut habis kejut perut. Seolah-olah Nabi nak beritahu bahawa ada orang yang mengaku mereka itu pejuang agama, mujahid Islam. Kuat dia buat kerja dakwah, kuat dia buat kerja al-a'malu salihah, tapi di luar pandangan mata manusia, tapi di sisi Tuhan itu jauh dengan Allah. Wal'iyadu billah. Hak ni yang kita sedang berjuang, seperti mana hadis awal mukaddimah tadi ni tuan-tuan, betapa pentingnya ikhlas dan juga tulus hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu antara kita ni, kita tak tahu tuan-tuan bagaimana tahap keikhlasan kita. Kita tak tahu. Jangan kita hukum orang dia ni buat kerja tak ikhlas. Hang tahu mana? Al-hukm bil-zawahir, kata ulama usul fiqh. Hukum dari sudut zahir dia buat kerja elok, dia interaksi kita dengan baik. Hukum bil-zawahir. Jangan kita duk tuduh orang dia buat kerja tak ikhlas. Hang tahu mana apa yang ada dalam hati dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kerana wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, maka para sahabat ketakutan kecil perut bila Nabi cakap macam tu. Maka ada seseorang datang sambil membawa satu atau dua selipar, maknanya ada satu ataupun dua kasut. Kemudian berkata, aku mendapatnya pada waktu perang Khaybar. Nabi SAW bersabda, ini adalah tali selipar ataupun tali kasut daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Nabi Abang. Walaupun hang terlibat dalam mujahid, hang terlibat dalam peperangan Khaybar, dan hang hanya ambil tali kasut sahaja. Tali ni. Apatah lagi hang balas di orang, apatah lagi hang menzalimi orang, lagi-lagilah berlipat-lipat kali ganda azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hanya tali kasut saja. Nabi kata, tali kasut ni datang daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya seorang prajurit perang mengetahui mana yang haram. Dia tahu tuan-tuan. Hanya sahaja dia melihat barang-barang yang melimpah sehingga dia tidak kuat menahan diri, atau mungkin dia menganggap bahawa jihadnya itu mendorong untuk berbuat apa sahaja. Dari sini dapat diketahui seberapa jauh pengaruh ilmu dan juga iman. Itu dia tuan-tuan. Pengaruh ilmu dan juga iman. Ada orang ni terlibat dalam cerita ni tuan-tuan, terlibat dengan peperangan bersama dengan Nabi SAW. Dia tahu, dia ada ilmu, dia ada maklumat, tapi bila harta dunia ataupun haban dunia duduk depan dia tuan-tuan, kelabu mata, kelabu. Orang yang berilmu dengan orang yang ada iman, ini dua karakter yang berbeza. Ini dua individu yang berbeza. Iman itu, orang yang berilmu itu belum tentu iman. Belum tentu tuan-tuan. Ya, sebab tu ilmu dan iman ini perlu digabung jalinkan, kerana ia membuah satu hasil yang cukup hebat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam satu ayat Al-Quran, dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, yang bermaksud, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ada orang yang suka pada harta ni berlebih-lebihan, baik dari sudut kenderaannya, baik dari sudut himpunan hartanya. Ada orang dia rosak disebabkan harta. Dia rosak disebabkan harta. Benda lain dia tak ada masalah, tapi bila bab harta dan wang ringgit, kelam mata dia. Tuan, Allah uji. Sebab tu dalam satu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, hadis ini direkodkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Jami' Sahihnya, qalbun syaikhi syabun ala hubbi ithnatain, tulul hayati wa hubbul mal. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, hai orang tua, hati orang tua, qalbul syaikh, hati orang yang tua, yakni hati warga emas ni, kata Nabi, sentiasa muda dalam mencintai dua perkara. Luar nampak macam berusia, tapi rupanya ada jiwa muda. Kata Nabi ada dua benda. Yang pertama, tulul hayat, dia nak panjang hayat dia. Dia nak panjang hayat dia. Semua kita nak itu kan, tulul hayat. Yang kedua, wa hubbul mal, dan juga cinta kepada harta. Ada dua benda ni, walaupun luaran nampak macam orang tua, tapi sebenarnya dia nakkan habuan-habuan itu, habuan-habuan dunia itu. Dia nakkan habuan-habuan dunia itu. Sebab tu dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, apa dia, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Jami' Sahihnya, yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka ya ibni Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labithta fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW,
Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Tidaklah harta yang engkau miliki melainkan apa yang telah engkau makan kemudian habis. Kita ni usaha, hak mana hak kita makan masuk dalam perut kita, habis macam tu ke? Atau apa yang engkau kenakan ataupun kau beli benda tu kemudian dia rosak. Beli kereta ke 10 tahun rosak. Hak nu nak kena tukar, hak ni nak kena tukar kan. Awal itu seronoklah kereta baru. 15 tahun pakai nak kena tukar lalu kan. Hak mana hak kita sayang tu, tuan-tuan, lama kelamaan benda tu akan jadi rosak. Atau apa yang engkau sedekah lalu engkau biarkan. Mana harta kita ni tuan-tuan, lama kelamaan benda tu dia akan habis. Sebab tu saya teringat satu cerita Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Ada dia sendiri. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah seorang ulama rabbani muhaqqiqin, ulama hadis, seorang ulama yang cukup banyak mentahqiq kitab-kitab. Antara kitab Rihlah fi Talabul Hadis, dan banyak lagi kitab Qibatuz Zaman 'inda ulama dan sebagainya. Ya, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, anak dia memperakui sendiri, ayah aku sangat mencintai kitab dia. Kitab ni ilmu lah. Kitab dia melebihi harta benda dia sendiri. Dia sanggup habis duit berpuluh ribu hanya semata-mata untuk membeli kitab, yakni memiliki ilmu pengetahuan berbanding dengan perabot-perabot ataupun harta-harta yang lain. Sebab apa? Kalau aku duk pulun kau harta tu akan habis. Dan aku terpaksa kena jaga harta aku. Tapi kalau aku memiliki kitab, aku memiliki ilmu, maka ilmu akan menjaga aku. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Betul tak tuan-tuan? Ada ke orang nak kalah kitab? Ada trend kitab tak kat depan orang-orang pun tak ada orang beli balas tapi hang trial tok iPhone tu dekat RNR ke apa ke tuan-tuan, hilang. Jangan buat pasal duduk dalam masjid pun boleh hilang. Tapi kitab orang tak mau, pasal apa? Nak kena baca, malas nak kena belek, nak kena baca, nak kena faham. Ilmu bila kita memiliki ilmu akan jaga kita. Jangan duk risaulah dari rezeki. Allah SWT akan mudahkan rezeki pada ahli ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang bersusah payah untuk dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dekat tu tuan-tuan. Perkongsian Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, iaitu perbahasan berkaitan dengan bagaimana mujahid dia ni tergolong di kalangan orang yang terlibat dalam peperangan, tapi Nabi tak iktiraf dia sebagai seorang mujahid, orang yang gugur syahid. Kerana apa? Kerana dia mengambil hak orang lain, dia mengambil barang yang bukan daripada hartanya ataupun bukan hak milik dia. Sebab tu kita sentiasa berusaha dan bermuhasabah diri di mana pun kita berada, apa pun yang kita buat, janganlah kita mengambil hak milik orang lain. Jangan tuan-tuan, jangan tuan-tuan. Hak milik kita tak apa lagi, habis kita boleh cari lagi. Duit habis, duit kita tak apa. Kalau duit orang kita balas, hak tu wajib kita kena bagi balik. Kalau kita menzalimi orang, hak tu kita kena pergi minta maaf balik dan kita kena baiki balik hubungan tersebut. Sebab apa? Sebab kita melibatkan orang lain. Kalau libatkan diri kita tak ada masalah, kita boleh baiki balik. Bak dengan orang lain ni tuan-tuan cukup sukar. Tuan-tuan, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan cerita ini dalam riwayat as-sahihan ini memberi pengajaran banyak, terutamanya kepada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.